MC bolehlah mula. Boleh start. Okay, boleh start. Ya. Okey, kita start. Semua ada dah. Boleh teruslah sampai kat Kak Ina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua adik-adik. Waalaikumsalam. Awak slow sangat. Apa sihat? Tak ada kata? Slow sangat, Lim. Kenapa tutup kamera? Bentar. Okey, Assalamualaikum. Dengar tak semua? Alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Bergema-gema. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua ahli-ahli Syuangho kami. Hari ini saya ditugaskan untuk menjadi MC anda semua. Semua ceria tak? Awak MC kita sangat ceria. Apakah rahsianya? Alhamdulillah. Ceria ke? Okey. Sekarang ni ialah kita pun dah berapa kali buat Zoom meeting. Rasanya Zoom meeting kita yang kali ke-19. 19 hari kali. Betul. 19 kali lah kita hidup dalam keadaan bermaya-maya begini. Tapi alhamdulillah, syukur Allah tu masih lagi permudahkan segala urusan kita. Jadi sebelum saya banyak sangat nak bercakap ni, so kita mulakan dengan umul kitab kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada semua sekali. Kita ada berapa orang hari ni Kak Ina? 27 orang hari ni 27 baru sekarang. Sekarang kan? Ya, alhamdulillah. Syukur. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan takziah kepada keluarga Muhammad Naim yang adiknya telah meninggal akibat COVID dan mungkin masanya juga. Lepas tu saya nak ucapkan takziah juga kepada ayah Nizam, ayah apa Yuli? Ayah Yuli. Ayah Yuli yang telah kembali ke rahmatullah. So kita harapkan apa yang kita hadapi ni, segala apa benda yang terjadi kat kita ni adalah ujian. Akan masa kan ada apa-apa lagi nak ni dah start dia, kita boleh teruskan Kak Ina ya. Okey, saya jemput sebab hari ni kita ada sama juga dua topik. Speaker pertama, topik yang pertama adalah produk knowledge teh dan seasoning. Rasanya topik ni 2 minggu sebelumnya rasanya benda ni suggest untuk bagi senior VM kita Suharni. Tapi mungkin hari ni dah prepare lah apa yang dia nak. So yang kedua kita akan adakan testimoni macam biasa. Lepas tu topik yang kedua adalah business knowledge. Biasalah super diamond kita Hasrina Rusdi untuk menyampaikan topik tu. So kita tak nak melengahkan masa, kita jemput senior VM kita Suharni Hakim untuk menyampaikan knowledge tentang produk teh dan seasoning. Dipersilakan. Okey. Sekejap ya. Baru jumpa orangnya cowok. Okey, boleh start. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cara cerita ya. Mula-mula tadi VM Haslin dah buat untuk pembukaan kita baca umum kitab, tapi apakah kita mulakan dulu dengan untuk kita apa ya, Puan Yuli kita kan baru kehilangan ayahnya. Jadi apa salah kita sedekahkan dulu untuk ayah special apa Yuli Yuliani Yuliani. Muhammad Yunus bin Muhammad Tab. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf suaranya agak rosak sikit. Okey, sebetulnya ibu tak berapa pandai sangat ini ya, tapi kita dah ditugaskan buat jugalah. Sebelum tu senior kita Noraini dah bagi tahu dekat ibu, cuma tak siap lagi, dan sekarang pun kena buat jugalah walaupun agak terganggu kesihatan. Kalau salah tak apa-apa ya. Boleh aja Okey. ibu. Kita belajar. Ya. Okey, di sini boleh ditugaskan ramai banyak-banyak produk Shongho. Ibu nak cerita pasal teh. Okey, ini teh kita. Semuanya kita dah kenal dengan teh kita. Lepas tu yang dijak tu ibu rebus. Kalau ibu ada masalah macam batuk ke macam sekarang demam-demam, ibu rebus sebanyak 7 uncang. Paling sikit pun 3 juga pun boleh juga. Okey, kandungan dalam teh kita ada 4. Iaitu linzi. Kalau ibu silap baca yang bacaan dia tu yang bahasa sains tu baiki ya Hazrin. Lepas tu Tak apa, saya pun sama. Kandungan kita yang paling baiknya tu linzi lah, memang sebab kita dah memang linzi lah kan. Jadi dalam teh kita pun ada linzi juga, cuma sikit je lah, dalam 5% aja ya, kalau tak silap ibu ya. Lepas tu yang kedua tu semen kalsia. Lepas tu Ginostigma petabilum dan teh ulung. Okay. Yang teh ulung ni dia teh yang berkualiti, yang dia warna kuning ke, tapi kalau rebus 2 tu dia kuning lah. Kalau rebus banyak-banyak pekat dah jadi kelat kan. Kalau yang sikit tu sedap, dia bau wangi, harum. Kalau kita buka kotak dia pun kita dah bau harum sangat kan. Okey, yang linzi tu dia tugas dia walaupun cuma 5%, dia boleh juga menguatkan imuniti kita dan menyihatkan badan kita. Jauh sikit. Tu yang semen tu dapat menjelaskan mata kita. Contohnya bila 2-3 minggu lepas kan ibu cerita pasal mata tu kan. Itu sangat baik juga. Sangat baik juga macam anak ibu yang itu hari ibu cerita tu lah. Tapi tu kena rebus pekat-pekat lah. Okey. Dia minyak toksin kita, contohnya yang minyak toksin tu apa ya, macam kita apa ya, salah satu di antaranya tu ke tidilina, kita kencing tak lawas ke contohnya kan. Betul. Okey. Melancarkan perkumuhan kita juga dan sejukkan badan. Menyejukkan badan ni macam kita demam, minum pekat-pekat. Contohnya kita tak ada linzi, kita minum teh pun boleh. Minum pekat-pekat lah, kita boleh dapat peluh balik. Lepas tu yang ketiga tu Ginostigma petabilum tu dapat menenangkan emosi kita, meredakan tekanan kita, macam kita pening kepala ke,
Ibu ingat tak boleh tau. Macam itu hari tu anggap macam bahasa, kalau bahasa ibu enteng aja. You ke? Macam tu lah. Tapi boleh juga. Cuma dia kena banyak lah. Kalau minum sikit-sikit, rebus satu dia tak nampak. Tak rasa. Okey. Ibu teruskan. Banyak lagi lah khasiat dia. Di antaranya tu macam keradangan, berkesan mengurangkan keradangan. Keradangan tu macam kita panas dalam ke? VM Haslin ke Tidilina? Ya, betul. Macam tu kan. Lagi satu, jika kita ada batuk, macam sekarang ibu batuk, kahak masih, sebetulnya ibu dalam 10 hari ke 11 hari ni ibu ada simptom-simptom yang ibu nak cerita sikit ya. Masalah ibu 11 hari sebelum ni ibu ada macam simptom yang kita penyakit sekarang ni, wabak sekarang ni. Mungkin dua kemungkinan, atau selepas ibu ambil vaksin ke kan, selepas second dose tu memang agak teruk badan ibu. Kesan dia ke, atau yang wabak sekarang ni ke, tetapi ibu sangat takut lah. Sampai ibu makan apa ada kat rumah lah. 3 hari lepas dah tak tahan sangat kaki sampai bengkak. Ibu ada cerita dengan Haslin ya? VM Haslin. Kaki bengkak. Kaki bengkak. Sebab ibu memang ada diabetes. Jadi itu salah satu dia ke. Tapi kalau buah pinggang ibu rasa tidak, sebab ibu tahu badan ibu macam mana kan. Dan ibu sempat pakai tongkat 6 hari. Kebetulan anak ibu yang accident tu dia memang pakai tongkat kan. Jadi pinjam dia lah. Bila nak pergi ke dapur pakai tongkat 6 hari jugalah. Jadi ibu makan kan selalunya 20-40. Kalau Tidilina cakap apa yang kita belajar, SVM Nuraini pun bila cerita-cerita 20 lebihkan vitamin C, lactobacillus kita lah. Dalam masa yang sama ibu salin sembelih juga. Ini dah macam cerita testimoni pula. Tak apa, teruskan ibu sebab kami pun teruskan je tak apa. Okey, pengalaman sendiri. Jadi ibu ambil ganjil lah. Linzi yang jaha je. Kebetulan ibu ada itu je. Ada satu lagi YK tu, itu untuk takut kawan minta. Jadi memang dia dah booking, cuma ibu tak boleh nak hantar. Kawan tu COVID juga, jadi ibu tak mengalah lah dengan kawan tu. Jadi ibu buka jaha tu, ibu makan 21. Dia kan ada 66 kan. 21. Ada baki 3. Baki 3 tu ibu telan je lah. 3 kan boleh telan. Kalau 21 sangkut ke kat tekak. Jadi itulah cerita dia. Masalah ibu yang pasal demam. So sekarang ibu ada sumbat lagi hidung. Kahak ada lagi. Yang simptom COVID tu tak ada rasa kan. Salah satunya tu kan. Sebab ibu Google juga. Tanya anak. Tanya Safwan. Tak ada rasa. Memang tak ada rasa dia. Cium tak ada. Cium kan kalau shampoo kita tu kan. Dia wangi sedap kan. Kita cium tak ada. Ibu tak ada. Dah susah. Kalau macam tu kentut memang tak bau lah ya. Tak ada rasa. Tak ada rasa bau. Memang tak ada rasa bau. Padahal ibu masak, kadang-kadang masak sup. Anak ibu daripada bilik dah tahu ibu masak apa, buat sup. Tapi ibu tak ada rasa. Ibu lagi takut. Masa tak boleh jalan tu tak takut sangat. Pening, batuk tu ibu tak rasa sangat. Tapi yang tak ada rasa tu ibu takut. Sebab wabak sekarang ni kan sangat serius. Jadi yang ibu sangat takut. Okey. Dah itu nanti kita cerita lain. Itu dah lari tajuk dah ibu ni. Jadi jika ada batuk, kita boleh juga minum teh pekat-pekat, dan kalau rajin campur lemon. Tapi kalau pekat ibu tak boleh letak lemon, boleh minum. Betul, kalau cair-cair tu boleh letak lemon. Dia pelbagai rasa, ikut kreatif kita nak minum macam mana. Suam-suam macam tu. Tapi ais ibu tak letak. Tapi siapa suka-suka ais tu boleh juga, tapi jangan amalkan selalulah. Okey. Dan boleh kita amalkan setiap hari. Lagi satu, kalau ibu nak cerita pasal uncang tu kan, VM Haslin, ibu tak berapa fasih sangat teknologi pembuatan yang unik melalui pembungkusan dia tu. Apa yang guna Tidilina guna dijahit dengan rapi, benang dia tu juga kan. Itu ibu tak berapa faham share yang okey nanti oleh orang lain. Okey, terima kasih. Okey, next ibu keistimewaan dia tu tadi tu ibu dah ceritalah, maknanya teh
teh yang dihasilkan dengan keempat-empat tadi tu mempunyai kandungan yang sangat istimewa. Ia membawa beraneka rasa, pelbagai fungsi. Ikut kreativiti kita lah kita nak buat macam mana dengan teh tu. Kalau kita rasa makin teruk sangat, kita buatlah pekat-pekat. Okey, menggunakan teh ulung yang berkat tinggi sebagai asas, rasanya sangat manis. Kata tidak pahit tu kalau pekat-pekat tu dia kelat lah, rasa kelat sikit. Boleh minum secara panas atau secara sejuk. Okey. Kebaikan produk kita ni teh ni jangan anggap enteng dulu ibu macam ya ke tak percaya sebab belum kena kan. Betul kadang-kadang hati ni masih macam tu kan. Okey, masalah mata, rabun. Ibu pernah juga kalau pekat-pekat letak kat teh tu memanglah agak-agak kelat sikit kan. Cubalah, siapa yang dah cuba tu sendiri dapat rasa. Lepas tu masalah kencing yang tak lawas. Itu anak ibu yang nombor berapa ya? Nombor 4. Itu dia umur 2 tahun lebih. Itu pernah kena tu. Nanti kita cerita. Batu karang. Yang batu karang tu ibu ada satu kawan tu juga. Dia ada masalah kencing kotor. Kencing kotor ni memang dia akan libat kepada batu karang juga. Sakit pinggang kan. Okey. Masalah hidung berdarah. Ini ibu sendiri yang kena. Itu pun nantilah kita cerita. Ini dah jauh testimoni pula nanti. Okey. Sekarang ni ibu nak cerita pasal jahe. Jahe ni ibu tak tahu sangat. Jahe seasoning. Ini ibu tak faham sangat dengan dia punya barang-barang tu. Sikit-sikit je lah dia punya kandungan dia tu. Yang ibu tahu tu rumpai laut tu. Rumpai laut tu yang orang makan yang hijau-hijau ke, Dek? Itu, Dek? Ya, betul. Okey. Betul, ada yeast, ada garam. Sitek tu yang apa, Dek? Shiitake tu pun cendawan. Oh, ya ke? Ya. Okey. Itu Gymnasium Pentaphyllum. Okey. Yang ibu tahu ni penggunaan dia ni sangat senang jugalah pada ibu. Sebab apalagi orang yang ada masalah memasak yang selalu gagal. Jadi kandungan dia tu ada Ganoderma juga. Lepas tu ada juga yang Gymnasium Pentaphyllum tu dapat juga menambahkan kelazatan makanan kita. Lepas tu rasa enak juga, memang tak. Kalau kita rasa macam salah-salah sikit ke masak ni, senang je kalau dia tu. Memang selamat sungguh. Kan betul ya Haslin ya? Kandungan ini juga. Baru-baru ini kan TD Lina dengan SVM Nuraini dia ada share pasal buat rendang tu kan. Wow. Kantai. Okey, kandungan ini juga dapat sihatkan badan kita. PM Haslin pun ada kat ni. Ya, betul. Dia memang dia ada buat apa yang masakan Jawa tu. Ibu buat tau. Ibu buat Sambung. Jandi punya. Ibu buat jadi. Aduh. Okey, tidak mengandung ekstrak isi dari tulang. Itu ibu tak tahu sangat lah. Cuma cara masak dia tu memang sangat larut. Dan cara penyimpanan dia tu kalau ibu selalu lepas guna tu kan dia pakai sikit je kan. Banyak-banyak boleh juga, tapi kita nak jimat. Dan kita masak pun sikit, kita guna sikit sajalah kan. Cara penggunaannya ibu tak tahulah. Kalau TD Haslina buat macam mana, SPM Nuraini macam mana buat, DM Haslin pun tak tahu. Ibu tak tahu macam mana cara simpan. Kalau ibu masuk satu tapir, masuk beku kat tempat beku tu. Jadi dia tak kalau di kat luar tu tapi selamat masuk beku lah Okey, teruskan. Kali tak sempat masuk beku pun, pagi masak, tengah hari masak, habis muka memang. Tapi kadang-kadang ada satu kali tu tak dan. Sebab ini anak-anak ada kat rumah semua, Tidi. Kejap-kejap buka selak. Ibu masak apa, Tak dan simpan. Tak dan simpan. Tak seminggu je sekarang. Ada kadang-kadang satu hari tu 2 kali masak aja, Dek. Okey, jadi contoh jenis makanan macam sayur-sayur ibu jarang letaklah sebab kita dah ada ikan bilis, ada udang kan. Kalau udang ke tak letak ikan bilis lah, tengok keadaan udang. Tapi selalu yang ibu buat sup tulang. Satu lagi kalau kita buat sup tulang tu, tulang kita cepat tanggal, isi dia tu cepat tanggal daripada tulang dan dia cepat lembut. Bubur baby tu atau bubur kita lah juga. Kalau kita teringin bubur-bubur tu macam, tapi bubur lambuk ibu tak berapa jadi nak buat. Bubur ayam tu lah. Itu bubur ayam. Lagi satu peria tu Haslin, TD Haslin,
Bukan. Teddy Haslina dengan Tak apa. Haslin. Okey. Mana dah tahu. Nanti Haslin akan jadi Teddy. Teddy. Amin. Amin. Macam saya, ibu jarang buat ya. Cuba kerap sup tulang, bubur, buat bakso. You pun sedap tak Kak Ani, you kena try. You letaklah udang ke sotong ke whatever, you letak seasoning. Memang sedap. Apa dia tadi? Sayur-sayuran tu. Kalau lah kata Kak Ani kata tadi sebab dah letak udang, dah letak letaklah. Kalau tambah okey. Ada juga kadang-kadang ada seasoning. Betul. Sedap. Okey, lagi satu peria tu lah. Peria tu nak elakkan daripada pahit. Sedap. Letak seasoning. Wah, boleh try deh. Peria tu, peria katak kan? Tahu. Lagi satu kuah laksa kalau nak sedap letak seasoning ya. Betul. okey, Sebab tu nak elakkan daripada hanyir. Lagi satu, Titi Haslina tahu tak bahan daging yang dalam tin tu? Cornet. Itu pun kadang-kadang kalau kita dia ada dua bangsa dalam tin tu, ada yang satu yang hanyir, ada yang satu tak hanyir. Ibu kalau yang pakai itu tu mesti kena letak tu. Okey, itu je. Habis dah. Dah. Jaga. Jadi itu saja perkongsian Ibu. Maaf suaranya tak berapa. Tak berapa bagus. Okey. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lin. Suara Kali suara tak ada. Sorry, cakap sorang-sorang patutlah budak member sebelah ni gelakkan aku. Okey. Terima kasih Ibu. Saya pernah buat tahu kalau teh tadi yang Ibu cerita, teh dengan lemon memang sentiasa buat. Tapi saya pernah buat juga teh o serai. Teh o serai saya pernah buat, teh o halia pun saya pernah buat. Jadi boleh cubalah kat rumah. Kalau misal kata rasa macam tak sedap badan, boleh rasa buat teh lemon, teh o serai ataupun teh o halia. Macam kat kedai. Tapi kalau boleh tak payahlah letak gula. Kalau nak bagi sedap, bagilah gula perang aja. Sebab nak jaga badan kan. Untuk masakan yang seasoning tu, memanglah orang yang malas-malas masak tu, bubur seasoning tu memang sangat sedap. Laki yang bini tak pandai masak pun dia kata sedap, berpinggan-pinggan makan. Bahaya kalau dah kahwin ni. Okey. Terima kasih pada Senior VM Suharni. So kita ada next season kita adalah testimoni daripada Janita ataupun Nizam. Nizam ada nampak? Boleh je. Mana satu Nizam ni? Kan Nizam Yuli. Mana satu orang yang Nizam ni? Ahmad Nizam. Dipersilakan Cik Nizam. Ada Ahmad Nizam. Ada. Silakan Ahmad Nizam mana? Ada. Saya. Okey. Mana orangnya? Malu sikit. Alah tak payah malu, tak ada orang nampak pun, nampak dalam kamera je. Nizam dapat testimoni kan? Okey, silakan Nizam. Dia kalau saya minum kopi CEO ni, saya minum kopi CEO ni, kira badan saya rasa ringan. Senang buat kerja, nak sana ke sini senang. Memang CEO ni Kak Hamidah, dia kenakan kopi ni. Sekarang ni saya kentut keluar angin banyak. Perut saya pun dah tak ada buncit dah. Dah okey dah semua. Kira badan saya pun dah ringan. Sekarang ni pun saya
isap rokok pun dah tak ada lah. Ada pun nak tak nak ke. Lepas tu sekarang ni sebab sejak saya guna ubat gigi apa tu nama ubat gigi tu. Green Gigi ubat gigi tu lah yang buat saya berhenti rokok. Alhamdulillah. Nizam guna berapa lama dah ubat gigi dengan Green Z? Green Z dengan kopi. Ubat gigi tu tak lama lah, kira macam contoh rasa dalam 6 bulan lah. Okay. 6 bulan. Sekarang ni nak buat apa pun senang. Bila nak bangun pagi tu senang je nak bangun. Tak ada susah. Bangun pagi nak sembahyang subuh tu. Alhamdulillah sekarang ni. Sebab saya minum kopi tu kira kopi tu pahit dan manis. Memang terbaik lah. Alhamdulillah. Kak Mida tu dah tunjuk saya kopi tu. Sekarang ni saya amalkan kopi tu. Itu je kalau saya boleh ceritakan untuk semualah yang guna kopi tu. Kopi memang terbaik lah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Okey, Along celah sikit Nizam punya testimoni tu Yeah. Okey, Nizam sebenarnya dia punya macam mana Nizam ni dia sebenarnya baru baik daripada aksiden. So Nizam ni pernah koma kan Nizam? Ya. Pernah koma sebulan kan? 1 bulan. 1 bulan. Nizam aksiden Aksiden. Okey, so maksudnya efeknya keseluruhan badan lah kan? Yalah. Dengan kepala kan, hentakan dekat kepala juga kan? Kepala. Okey, maksudnya sekarang ni Nizam banyak jugalah kecederaan badan yang Nizam hadapi selepas aksiden tu. Maksudnya Nizam ni dia ingatan pun banyak yang dah lupa. Lepas tu jadi badan jadi bloated. Lepas tu Nizam ada asma yang kronik. Nizam ada gastrik juga. Maksudnya benda ni dapat selepas dapat aksiden tu lah. So maksudnya Nizam ni dia punya history dia kira kira banyak jugalah history kesihatan yang boleh mengakibatkan Nizam tak bercakap dengan betul, pergerakan tak boleh dapat dengan betul. Jadi banyak masalah sebab benda ni berlaku efek daripada aksiden yang Nizam alami kan. Ya. Jadi bila lepas minum kopi CO, dia amalkan pagi dengan petang konsisten. Alhamdulillah perut yang selama ni boroi pun dah kempis. Badan yang bloated, yang nampak bengkak-bengkak dengan air pun banyak dah improve. Kaki pun dah banyak improve. Alhamdulillah. Merokok pun dah banyak kurang kan Nizam kan? Dah berhenti terus. Dah bukan banyak kurang. Memang dah macam dah rasa keras lah. Tapi nak pun kadang-kadang rasa alamak rasa tak nak dah pula. Tak payahlah benda-benda ni. Dah okey dah. Okey, maksudnya sekarang ni setiap yang berlaku dekat kita ni ada hikmah dia lah. Kan mungkin bila Nizam jumpa produk Chonghu ni mungkin ada satu perubahan kehidupan dalam Nizam punya kehidupan lah akan berlaku. Jadi jangan putus asa, cuba jangan give up. Lepas tu punya pasal baguslah. Okey, apa Nizam nak cakap? Mak mentua saya pun dulu dia nak solat tak boleh. Sekarang ni sejak saya kenakan kopi CEO ni
dia boleh berdiri, nak pergi mana-mana pun senang, nak jalan elok. Dia Untuk sejak Nizam ni ke umur dia berapa ada lagi? kencing manis pun dia dah turun dah. Dia punya Nizam, 52 kan Nizam kencing kan? manis dah tinggi, dah tak ada dah. Dah okey dah. Alhamdulillah lah. Ni alhamdulillah. Mak Nizam 52 kan umur dia? 52. Kira mak mentua saya lah. 52. Okey, mak mentua Nizam umur 52 tahun. Dia kencing manis dengan darah tinggi juga, tapi dia punya ni sebelum ni memang tak boleh berdiri lama, sekejap je. Jadi lepas minum kopi, itu pun dia amalkan sekejap je dia. waktu Tu dah pagi duduk. saja. Sekarang ni petang belum lagi kan Nizam kan? Belah petang tak ada kan? Cuma belah pagi je kan? Tak. Dia minum pagi je. So banyak dah improve. Kencing Pagi. manis dah improve. Sebab darah tinggi malam dah tu improve. dia susah sikit. Muka pun yang dulu yang tak ceria pun dah nampak sekarang ni berseri lah. Alung ada post kat dalam Alung punya page, so boleh tengok lah Dah nampak ceria. Okay Nizam, thank you Nizam. Okey, sama. Okey, dengar. Nizam, unmute Nizam. Oh, Nizam ni Alhamdulillah. Nizam, unmute dulu Nizam. Tutup speaker Terima Nizam. kasih. Tutup dulu speaker Nizam. Okay, Lin, boleh sambung. Alright. Terima kasih kepada Cik Nizam. Next, kita panggil testimoni yang kedua adalah Ustaz Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah Ustaz Syah dapat baby. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, teruskan. Testimoni pertama, downline saya lah. Downline saya, ayah dia umur 60 tahun. Disahkan doktor ada mengidap prostat yang perlu dibedah. Jadi sementara tunggu tarikh bedah tu memang dia duduk di rumah pakai beg air kencing lah. Pakai beg air kencing, berjalan kuliah dia pakai beg air kencing. Jadi testimoni dia makan YK 10 biji sehari dan dia punya due date untuk next appointment untuk tengok sama ada perlu operate, nak bagi tarikh operate bila. Jadi ada lebih kurang sebulan lebih lah nak tempoh untuk supaya dia rasa dia tak nak operate lah, dia nak selamatkan lah. Dia pergi lagi pun patut usia, dia tak nak operate lah. Jadi dia makan YK 10 biji sehari, tak putus dan dah makan 3 botol. Alhamdulillah bila pergi appointment doktor, jadi doktor kata tak perlu operate prostat dia, dah kembali mengecut dan dia tak perlu lagi pakai beg kencing lah. Dia boleh kencing seperti biasa kan. Macam orang biasa lah. Okey, baik. Jadi siapa yang ada prospek yang prostat boleh bagi makan YK 10 biji sehari. Kan sampai kalau yang tahap teruk nak kena operate tu makan dos tinggilah 10 biji. Kalau boleh jangan putus sampai sebulan lebih pun tak apa. Sampai doktor sahkan sendiri tak perlu operate. Jangan sendiri sahkan. Sendiri sahkan tu tak nampak. Kat rumah tak ada alat kan. Jadi lebih baik doktor yang sahkan kata awak beranlah tak payah operate, doktor yang sahkan. Yang kedua penyakit masya-Allah lupa dah. Gout ni ada 2 orang prospek, dua-dua tu gout kaki bengkak. Jadi dia kedua-duanya makan jahe. Makan jahe linzi lah. Jahe linzi yang kapsul tu. Jadi ambil 2 botol. Alhamdulillah gout okey lah, baiklah, tidak bengkak dan sembuh lah gout tu. Tapi yang penting sebenarnya makan minum pun kena jaga jugalah. Kalau makan minum pantang nampak, makan linzi pun tak jadi juga. Itu testimoni 2 lah. Dan yang ketiga, baby kalau kuning
Macam saya ni memang anak pertama, kedua, ketiga pun semua bagi linzi dah. Waktu tubik-tubik tu bagi linzi dah. Hari pertama tu bagi linzi dah. Kalau nak elak kuning ni, pertamanya bagi linzi pada baby tu satu kapsul dibancuh dengan 1 ml air lah, ataupun kalau sikit pun boleh, setengah cc pun boleh, setengah ml pun boleh. Bancuh dalam bekas yang kecil, kacau dengan shrink sampai dia betul-betul larut dan sedut balik dengan shrink tu. Bagi sikit-sikit kat baby lah, kat mulut baby. Yang bagi teruk atau picit terus nanti sedap dia. Bagi sikit-sikit. Dan kalau boleh nak bagi kurang pahit, boleh lectberry lah. Lectberry nak pun satu sachet boleh, setengah sachet pun boleh. Kalau pandai kacau, boleh larut betul-betul satu sachet lectberry tak ada masalah. Sebab kadang-kadang hati okey boleh filter, boleh buang, boleh tapis bilirubin kan, boleh nak buang lah. Tapi masalah dekat pencernaan pula, nak berak tak boleh. Hati dah okey, kadang hati dah okey, tapi cuma nak tak berak aje. Tak berak, dia kena bagi lectberry jugalah. Kadang-kadang kena tengok dua benda. Kadang-kadang bagi lectberry, bagi linzi banyak, contohnya katakan bagi linzi dah 2 kapsul satu hari tu, tapi tak jadi, tak berak. Kena bagi lectberry lah. Sebab kadang-kadang mungkin problem ni dekat sistem penghadaman lah. Dia tak comel gitu. Okey, baik. Itu 3 je lah. Pertama prostate yang membengkak nak operate. Yang kedua Masya Allah gout. Yang ketiga baby yang kuning. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz Syah. Sama. Okey, pasal baby kuning ni pun testimoni yang ketiga Ustaz Syah ni, anak saya pun dulu pun kuning juga, umur 1 hari keluar kena kuning. Saya bagi benda yang sama juga. 1 kapsul untuk linzi YK1. Lepas tu saya letak air macam Ustaz Syah bagi tahu tadi. Tapi untuk perkumuhan memang kena bagi lectberry jugalah. Sama macam Cik Syah bagi, Ustaz Syah bagi dekat anak dia. Okay, next testimoni yang ketiga. Normawan. Ada tak Normawan? Ya, Akilah kata. Ke mana? Hai, lama tak jumpa orang sakit tu. Alhamdulillah, terima kasih. Mana dia tak timbul orang sakit tu? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindunya dekat Lin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di Alam Maya. Terima kasih sebab beri Mawan peluang untuk berkongsi testimoni. Okey. Mohon nak kongsi testimoni nombor 1 diri sendiri. Masa nak vaksin hari itu, saya sebelum vaksin tu, 2 minggu sebelum vaksin tu, saya minum 2 CEO kopi yang pahit. Sebab Ibu Ani kata kena sedia kan, 2 minggu sebelum tu minum Yung Kian Ai untuk imun sistem. Tapi saya ambil 2 paket kopi pahit dan 2 biji YK1. Buka kapsul tu, campur dekat CEO kopi. Lepas tu dapat reaction macam biasalah, kita akan membuang pembuangan bagus. Lepas tu kentut-kentut, buang air. Tak ada lain lah. Kak Ina ada tak? Ke lain tak ada ni? Macam tak ada line. Ibu tak ada. Macam tak ada line lah. Ibu pun tak ada juga. Tekan mute tu. Kak Mawar tertekan mute.
Itulah cakap seorang-seorang. Mute tak tertutup. Dia tak tengok. Kak Mawan tertekan mute. Mana Mawan ni? Mawan tak dengar. Oh, okay. Sorry. Tertekan. Masa pagi sebelum saya pergi vaksin tu, saya vaksin pukul 2 pagi. 2 Dengar pagi. tak? Ada suara tak? Pagi tutup. Sebab sangkut-sangkut saya punya. 2 petang tak vaksin? 2 pagi ke 2 petang tak? 2 petang. Jadi pagi tu saya dah vaksin dah lupa dah semua. Masa, timing apa semua tak ingat dah. tak jumpa Lin lama tu jadi lupa tu. Pagi tu saya cek fiber lah. Saya cek fiber dan minum kopi. Alhamdulillah. Balik tu tak ada apa-apa ni lah, tak ada apa-apa Kesan lah. gejala lah. Tapi sebelum tu sebenarnya Lin janganlah gerak. Mana pula suara ha? Hilang terus Mawan. Mana hilang Kak Mawan Gelak ni? kuat sangat Li, jangan gelak lah Li. Line dia Tutup lagi. Hilang lagi Kak Mawan. Walau-walau hilang itu. Wes hilang tenan dia. Aduh. Kak Ni Mawan gelak lebih ni. Mana Kak Mawan ni? Dia cakap. Gelak lebih. Mawan, suara. Mawan. Ya Allah, macam mana boleh tertutup? Dia Kak Mawan ni kalau bervaksin memang dah macam tu. Suara Lin pun sangkut-sangkut. Suara. Dengar tak? Okey dah? Okey, start sambung. Ha? Dengar dah sambung. Sangkut-sangkut. Okey Mawan, sambung. Sambung. Okey, nampak tak? Dengar tak? Dengar, dah. Boleh sambung? Boleh sambung. Reaction tadi tu. Jangan tutup mic. Tutup. Lagi dia tertutup sendirilah suara tu macam mana ya? Jangan gerak-gerak. Relax. Jangan gerak-gerak. Jangan gerak telefon tu. Biarkan. Okey. Kamu cakap je. Okey. Pagi tu saya cek fiber. Jadi sebelum pergi tu saya dah settle dah pembuangan. Pukul 9.10 tu saya dah settle pembuangan. Maknanya perut kosong dah. Jadi bila pergi vaksin tu kita balik tu tak ada rasa apa-apa. Tapi 3 hari selepas tu baru ada efek dia. Baru ada bahu sebelah kiri mendenyut-denyut. Tak tahulah. Yang kena vaksin. Ya? Semasa lepas vaksin. Yang bahu kiri yang kena vaksin tu. Okay. Tapi saya vaksin, yelah sebelah kiri. Yang kena vaksin tu. Lepas tu saya continue lah minum set perut. Minum set perut pun sebenarnya kongsi dengan anak yang accident tu lah. Tak apa, insyaAllah. Dia dah tu. Lepas tu testimoni kedua, cucu pula. Cucu kawan ni? Baru seorang cucu sulung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cucu ni mak dia kata belakang dekat pinggang dia tu kan, sebelah belakang, sebelah kanan, dia kata kena gigit pijat. Lepas tu merah sikit-sikit kan, ada bintik-bintik merah macam tu kan. Sebab dia kata masa pijat tu gigit, dia tarik kulit sampai tercabut.
Jadi saya tengok makin hari makin bertambah dia punya bintik-bintik merah tu. Saya suruh dia sapu Green Z. Bila sapu Green Z, luar tu katup tau. Tapi nampak dia punya merah-merah tu sebelah dalam tu makin merebak. Jadi saya cakap ni tak boleh jadi ni. Kena buka juga YK1 ni kan. Buka lah Capital YK1 tu. Sebab saya pun nak campur dalam kopi kan. Jadi bancuh lah sikit. Asingkan sikit dekat pinggan kecil. Saya bancuh dengan air teh. Bila lepas mandi tu saya sapu. Cuci dengan Green Z. Lepas tu sapu dengan YK1 tu. Alhamdulillah dalam masa 2 hari tu dah kering dah. Sekarang masih belum hilang 100% lah. Tapi dia merah-merah tu dah tak ada. Bintik-bintik merah tu dah tak ada. Cuman bekas je lah hitam, masih hitam. Jadi saya cakap dengan anak, sambunglah sapu Green Z tu sampai hilang dia punya ni kan. Dia punya bekas tu kan. Yang ketiga testimoni mak mertua si Dewi lah. Yang kencing manis tu, yang insulin dah hampir 40 tahun tu kan. 2 minggu lepas saya pergi rumah Dewi, tanyalah macam mana mak sekarang, sebab dulu dia tak nak minum set perut tau. Sebab tak faham kan. Produk Suangho ni kan kita kan nak kena, orang kata istiqomah dan kena faham. Walaupun makan masa lama, kita kena follow up, nak bagi ilmu, nak bagi dia faham. Bukan boleh terus, orang kata kita boleh terus suruh dia makan ni, suruh dia makan itu kan. Jadi benda ni makan masa. Jadi pada yang baru-baru tu janganlah give up kalau orang tu belum enak ataupun belum nak yang lain selain kopi. Jadi bila dia kata pembuangan tu dah boleh berak 2 minggu, seminggu 2 kali ataupun 3 kali, tapi najis tu macam tai kambing tu yang bulat-bulat tu kan. Jadi kita kata itu belum cantik. Rupa-rupanya selama ni emaknya amalkan ubat tidur juga. Sebab dia susah nak tidur. Sebab dia susah tidur. Jadi mohon suruh minta cuba dia berhentilah daripada amalkan ubat tidur tu. Lepas tu mohon cakap kat dia selama ni dia nak minum kopi, 6 kotak kopi tu memang akan dibelikan lah dengan anaknya. 6 kotak kopi, dulu tak nak minum pollen dengan lactoberry. Lepas tu bila dia susah nak membuang, anak belikan jus juga kan, tapi jus lain lah. Jadi bila kita datang explain dia nak makan pollen. Bila makan pollen rasa macam bertenaga kan. Bila rasa sakit je dia terus telan pollen. Lepas tu tambah Nutri Health tablet. Jadi kemarin tu mohon tambah, mohon tukar boleh tak? Mohon suggest nak tukar mana yang patut. Sebab kita perlu nak bina sel baru ni perlukan protein sebab dia dulu tak nak kan. Jadi kita kena ajar dia pelan-pelan. Kena bagi tahu, minta tolong anaknya, shakekan yang ni, kita cuba. Alhamdulillah malam tadi tanya dengan anaknya, macam mana keadaan mak sekarang? Dia kata maknya dah okey, alhamdulillah, dia punya najis pun dah lembik. Sekarang dia minta sambung yang set perut tu. So sekarang continue set perut lah. Ini Kak Mawan. Hilang dah Kak Mawan ni hilang. Bila hilang tu dia terus automatik. Suara tu hilang juga, terpadam juga. Maknanya dia tak boleh cakap lebih-lebih.
Aduh. Okey, tadi ada Itu sajalah. Kak Mawan. Ya. Sekejap. Tadi dalam tu ada soalan, ada apa-apa respon tak dari company tentang COVID-19 dan bagaimana produk Lindsay dapat membunuh atau hapuskannya dari segi saintifik? Tu siapa nak jawab? Kak Ina kot. Oh, Kak Ina ada jawab ke? Macam ni lah, Mawan kongsi sedikit pengalaman jiran-jiran yang kena kes COVID positif ni kan? Boleh? Baru-baru ni ada seorang downline tu, memang dia kena positif COVID dan sekarang kuarantin di rumah. Jadi satu family memang selama ni amalkan 5 kotak kopi untuk 4 beranak. 5 kotak kopi pahit. Memang dia orang akan minum yang pahit walaupun anak dia yang darjah tu kan. Dua-dua masih darjah. Jadi teh dengan green tea. 3 ni saja yang dia orang amalkan. Tapi bila dia kena COVID, biasa minum 1 hari 2 paket ataupun sepaket. Masa COVID dia sesak nafas dan hilang deria bau tu tak ada rasa kan. Dia minum 4 paket kopi pahit sehari. Alhamdulillah hari kedua tu dah mula ada rasa. Pernafasan pun dah elok. Macam tu. Lalunya kalau macam dia orang yang tak ada, misal kata orang baru yang baru nak faham CEO kopi ni tak berapa nak faham lagi, kadang mohon suggest lah air kelapa untuk redakan, minum air suam banyak-banyak. Jangan minum air sejuk dulu, maknanya kita sentiasa minum air hangat. Sebab selalu dia orang kan satu family kan kalau kena kan. Jadi satu family kena kuarantin. Jadi jangan putus kopi, jangan minum air sejuk dulu. Dan minum air hangat banyak-banyak. Kalau ada pokok kelapa, hentamlah air kelapa tu kan. Betul. Kelapa pun mahal. RM4.50 ke RM5 air kelapa. Lagi murah kopi, satu paket RM2. Sebab kita kata jika ada pokok. Betul. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Segala kekurangan tu datangnya dari Mawan ya. Yang baik tu dari Allah SWT. Terima kasih Kak Mawan. Asyik hilang timbul. Okey. So Aida Syadan. Okey. Okey, kita dah habis untuk topik testimoni. So kita teruskan topik yang kedua.